Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Maisa Afifah binti Muhammad Hamdan. Nombor matrik saya I21205826. Hari ini kami akan menceritakan kesan gejala COVID-19 dari segi aspek ekonomi dalam pembangunan tamadun manusia, khususnya dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Seperti yang kita tahu, COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia berpunca daripada coronavirus syndrome. Sehingga kini, Malaysia berada di tempat yang ketiga bagi jumlah kes jangkitan COVID-19 dan juga jumlah kematian akibat penyakit tersebut di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Vietnam. Kes COVID sekarang ini, setakat 5 Mei 2022, terdapat sebanyak 4,454,113 kes yang telah disahkan di Malaysia dengan sebanyak 4,391,090 kes sudah pulih sepenuhnya dan 35,569 kes kematian serta 27,454 kes yang masih aktif. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan sektor ekonomi negara lumpuh seketika dan banyak industri dan perniagaan turut menerima kesan. Usahawan juga dia turut menerima tempias apabila perniagaan mereka tidak dapat beroperasi seperti biasa. Seterusnya akan disambung oleh teman-teman saya yang lain bagi mengulas lebih lanjut mengenai kesan pandemik COVID-19 kepada aspek ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan penceraian dalam kalangan masyarakat. Sebelum saya mengupas poin ini, adalah lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Haifazirah binti Muhammad Yusof, nombor matrik I21205822. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kaitan antara penceraian, ekonomi dan juga COVID-19. Bagaimana ketiga-tiga ini saling berkait rapat. Pertama sekali, mari kita lihat statistik penceraian sepanjang COVID-19. Dicatatkan sebanyak 77,746 kes sepanjang COVID-19 berlaku, iaitu dari Mac 2020 hingga Ogos 2021. Sebanyak 66,440 kes melibatkan individu yang beragama Islam, manakala 10,346 kes melibatkan golongan bukan Islam. Kemudian, mari kita lihat statistik penceraian yang berlaku bagi individu yang beragama Islam. Statistik bagi individu yang bukan beragama Islam, iaitu golongan yang tidak beragama Islam, secara keseluruhan, Selangor mencatatkan jumlah tertinggi dan diikuti dengan Johor, kemudian Kedah. Secara purata, kira-kira 132 pasangan dalam proses untuk bercerai setiap hari. Hal ini sangat membimbangkan. Pada 2019, direkodkan bahawa perceraian meningkat sebanyak 12%. Menjelang 2020, iaitu Mac 2020 sehingga Ogos 2021, peningkatan perceraian adalah sebanyak 17%. Faktor ekonomi mendorong kepada penceraian sepanjang pandemik COVID-19. Antaranya adalah faktor pertama, penutupan sektor ekonomi yang berpanjangan dan kehilangan pekerjaan memberi impak kepada penceraian. Yang kedua, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan penutupan sekolah serta pejabat memaksa ramai bekerja dan belajar dari rumah. Ini juga bentuk tekanan yang menggugat hubungan suami isteri dan kekeluargaan. Yang ketiga, keadaan persekitaran seperti tinggal di rumah saiz kecil seperti flat, kos rendah yang dihadapi biasanya golongan B40. Pakar sosiologi Sharifah Fatimah Al-Atas dari Universiti Islam Antarabangsa UIA mengatakan bahawa perceraian memberi impak kepada biasa golongan B40 kerana kebanyakan daripada mereka pendapatannya sepenuhnya bergantung kepada ketua keluarga sahaja. Natijahnya, faktor ekonomi mendorong kepada penceraian sepanjang COVID-19.
Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19 yang semakin tinggi dan berleluasa di kalangan penduduk Malaysia. Hal ini menyebabkan seluruh penduduk Malaysia yang berbilang kaum terjejas akibat kehilangan sumber pendapatan mereka. Sektor-sektor ekonomi diarahkan untuk memberhentikan operasi mereka sehingga tamat tempoh PKP tersebut. Hal ini menyebabkan ramai peniaga-peniaga terutamanya yang sangat terkesan tidak dapat menjalankan operasi perniagaan mereka seperti biasa, dan menyebabkan ada beberapa perniagaan yang terpaksa gulung tikar kerana mereka tidak dapat membayar sewa premis-premis yang mereka ada. Selain itu, sektor perhotelan dan juga sektor pelancongan turut hilang sumber pendapatan mereka kerana pada bidang mereka berlakunya kekurangan permintaan daripada pengguna-pengguna disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang tidak membenarkan penduduk Malaysia untuk merentas negeri maupun merentas negara. Di samping itu juga pekerja-pekerja di sektor awam mereka juga hilang punca pendapatan mereka kerana ada setengah pekerja yang dibuang kerja oleh majikan kerana majikan ingin mengurangkan pekerja di syarikat mereka untuk kurangkan kos operasi syarikat mereka supaya dapat bertahan sehingga COVID-19 ini reda. Pada 2020, kita telah dikejutkan dengan satu berita di mana Malaysia telah menghadapi satu pandemik COVID-19 yang sebelumnya telah menyerang negara-negara luar seperti Amerika Syarikat, China dan lainnya. Pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan yang buruk kepada seluruh masyarakat di dunia ini, termasuk masyarakat Malaysia sendiri. Di sini saya ingin sebutkan tentang kesan buruk yang telah berlaku setelah kedatangan COVID-19. Antara kesan negatifnya adalah kenaikan harga barang di pasaran. Kenaikan harga barang di pasaran telah memberi perubahan besar kepada masyarakat Malaysia, terutamanya masyarakat golongan B40, di mana mereka terpaksa mencatu sumber pendapatan mereka demi melengkapkan atau memenuhi keperluan harian mereka. Pada 16 Julai 2021, Berita Harian telah mengeluarkan satu berita tentang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyiasat kenaikan harga barang telah meningkat kira-kira 3%. Mereka juga mendapat laporan mengenai kenaikan harga barang ini tidak boleh dielakkan dan tidak boleh dibantras oleh kerana COVID-19. Contoh yang akan saya berikan adalah kenaikan harga telur. Kenaikan harga telur yang berlaku setelah COVID-19 memberi impak yang besar kepada pemilik-pemilik franchise atau pemilik-pemilik kilang-kilang yang memproses susu, keju dan lainnya. Pada Mei 2021, kenaikan harga barang ni telah memberikan tekanan kepada inflasi berkumpulan makanan dan minuman bukan alkohol, terutamanya kumpulan susu, keju dan telur. Kumpulan ini telah menyumbangkan 0.4% pada tahun sebelumnya dan telah mengalami penurunan sebanyak 1.5% pada bulan yang sama, namun tahun yang berbeza. Dengan itu, kenaikan harga barang ini yang menyebabkan ramai golongan B40
masyarakat berpendapatan rendah terpaksa mencatu sumber pendapatan mereka demi kelangsungan hidup mereka. Penularan wabak COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang lalu telah menyebabkan berlakunya segmen pasaran baharu melalui penerapan e-dagang dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana. Meskipun tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menyebabkan beberapa ekonomi lumpuh, ramai usahawan baharu melihat keadaan ini sebagai satu peluang untuk memulakan bisnes dan menerokai strategi baharu. Berdasarkan laporan berita, dalam tempoh 1 bulan selepas PKP dikuatkuasakan pada tahun 2020, aktiviti perniagaan dalam talian telah meningkat sehingga 28.9%. Selain perusahaan dan perniagaan, sedia ada yang beralih kepada pemasaran produk secara digital. Peluang ini turut sama direbut oleh banyak usahawan baharu bagi meneruskan kelangsungan hidup. Sepanjang musim pandemik, perniagaan paling terkesan adalah sektor yang membabitkan kedai makanan dan minuman. Menyedari peluang ini, Irdina Anissa Muhammad Saab, 26, yang mempunyai pekerjaan tetap, mula berniaga secara online untuk membuat duit sampingan. Usahawan Bahulu Gulun, Anis Fariha, 25, mula berpendapat melalui bisnes dalam talian, platform ini dilihat lebih efektif kerana tidak perlu keluar rumah untuk berniaga dan menyewa tapak, sekaligus ia lebih menjimatkan kos untuk menjana pendapatan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fatihah binti Nasaruddin. Nombor mesej I21205827. Okey, hari ini saya ingin mengupaskan sedikit sebanyak tentang kesan COVID-19 terhadap sektor ekonomi. Ekoran daripada pandemik COVID-19 ini sendiri yang telah melanda negara Malaysia ni sepanjang 3 tahun kebelakang, pihak kerajaan Malaysia kita ni telah mengambil satu alternatif dengan melaksanakan atau menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni mengandungi beberapa SOP yang telah ditetapkan dan patut dipatuhi oleh kita. Semasa PKP ni dilaksanakan, hanya beberapa sektor sahaja yang dibenarkan beroperasi. Salah satunya adalah sektor makanan dan minuman. Di sini saya akan menerangkan bagaimana ekonomi kita boleh dipertingkatkan melalui sektor makanan dan minuman ini sahaja. Okey, semasa pandemik COVID-19 ini berlaku, restoran, gerai makan dan juga outlet makanan tetap boleh beroperasi, tetapi masyarakat kita tidak boleh dine in ataupun take away. Hanya perkhidmatan penghantaran makanan sahaja yang boleh bergerak semasa PKP ini dilaksanakan. Contohnya apa tu perkhidmatan penghantaran makanan ni? Perkhidmatan penghantaran makanan ni contohnya macam food delivery lah. Foodpanda, GrabFood, Lalamove, Delivery Eat dan sebagainya. Jadi mereka ni lah yang boleh bergerak untuk menghantar makanan ke setiap rumah ataupun menghantar makanan kepada setiap rakyat Malaysia yang memerlukan perkhidmatan mereka. Saya mengutip dari Keratan Akhbar yang telah dikeluarkan oleh Berita Harian pada 21 Mac 2020. Beberapa pemilik restoran ni dia menyifatkan medium perniagaan menerusi servis penghantaran makanan food delivery seperti mana yang saya sebut tadi, GrabFood, Foodpanda dan sebagainya ni sangat membantu perniagaan mereka ni berjalan dengan lancar walaupun COVID-19 ni menyebabkan mereka kekurangan ataupun kehilangan customer ataupun pelanggan. Tapi perniagaan mereka boleh berjalan dengan lancar apabila mereka menggunakan perkhidmatan food delivery.
Di sini kita dapat lihat bagaimana perkhidmatan penghantaran makanan ini dapat meningkatkan ekonomi mereka sendiri dan juga ekonomi para peniaga restoran yang beroperasi sewaktu PKP. Banyak kemudahan yang disediakan oleh food delivery semasa pandemik COVID-19. Jadi, ini dapat meningkatkan juga sebenarnya ekonomi negara dan juga ekonomi masyarakat tak kira bangsa. Walaupun kita hadapi PKP, kita hadapi SOP yang memperketatkan kita, menyebabkan perjalanan kita terbatas, tapi kita boleh lagi memesan makanan melalui platform-platform yang telah diperkenalkan. Walaupun sebelum ni adalah 80% ke 90%, tapi sewaktu pandemik ini hanya dapat 40 ke 50% sahaja. Tapi ekonomi kita tetap bertambah walaupun dalam pandemik. Sekian dari saya. Nama saya Nomara Tukiptia binti Muhammad Syu'alman. Nombor matrik saya I212058819. Jadi, dalam video ini, saya akan membincangkan tentang kesan pandemik coronavirus atau dikenali sebagai virus COVID-19 kepada hubungan etnik di Malaysia khususnya. Sejak 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit berjangkit yang berbahaya iaitu wabak coronavirus atau dikenali sebagai virus COVID-19. Wabak ini telah memberikan pelbagai kesan kepada seluruh dunia, baik kesan positif maupun kesan negatif. Terdapat banyak kesan yang terjadi akibat daripada wabak ini. Di samping kesan negatif daripada wabak ini, terdapat juga kesan positif yang dapat kita lihat. Antaranya adalah di saat masyarakat dalam negara kita mengalami masalah ekonomi kerana negara sedang berada dalam perintah kawalan pergerakan, kerajaan telah memainkan peranan mereka dalam membantu rakyat pada ketika itu dengan menyediakan pelbagai bantuan, subsidi dan inisiatif bagi membantu dan mengurangkan beban rakyat Malaysia yang terkesan untuk meneruskan kelangsungan hidup melalui pelbagai medium. Sebagai contoh, seramai 3,815 peniaga yang telah menerima bantuan secara berperingkat dari pelbagai insentif daripada kerajaan bagi mengurangkan bebanan mereka. Seterusnya, kerajaan juga telah memberikan bantuan dari segi kewangan iaitu Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM kepada semua lapisan masyarakat sama ada dari kumpulan M40, T20 dan B40. Bantuan ini juga termasuk kepada para pelajar baik daripada peringkat sekolah kebangsaan, menengah dan universiti. Antara bantuan yang lain adalah bantuan pakul makanan asas kepada masyarakat yang terkesan yang diedarkan oleh kerajaan negeri. Kesimpulan daripada kesan ini dapatlah kita lihat bahawa kerajaan telah menunjukkan betapa prihatinnya mereka dalam membantu rakyat untuk mengurangkan beban rakyat ketika mengalami krisis kewangan pada ketika itu. Perkara ini telah memberikan kesan yang positif kepada hubungan etnik kerana dapat menjadikan masyarakat bekerjasama dalam membantu dan menjalankan tanggungjawab masing-masing tanpa mementingkan diri sendiri. Ini menunjukkan betapa harmoninya rakyat Malaysia saling membantu tanpa mengira kaum, agama dan pangkat. Apa yang kita dapat daripada kesan gejala COVID-19 ni dari segi aspek ekonomi telah memberi kesan kebaikan iaitu positif dan juga telah memberikan keburukan iaitu kesan negatif. Contoh kesan positif yang kita dapat daripada gejala COVID-19 ni antaranya peniaga dapat menghasilkan income melalui bisnes online. Lepas tu apps makanan tidak terjejas dan mereka punya income yang meningkat kerana adanya permintaan yang tinggi. Dan seterusnya, kesan positif juga, kerajaan juga telah memberi banyak bantuan kepada rakyat dengan cara memberikan dana penangguhan bayaran pinjaman
ansuran cukai, bil elektrik, KWSP dan sebagainya. Manakala kesan negatif pula antaranya berlakunya perpecahan etnik. Contohnya pasangan suami isteri tu mereka bercerai, banyak berlakunya pergaduhan sehingga kan menyebabkan perceraian akibat daripada kekurangan pendapatan. Dan seterusnya contoh yang lain adalah contoh hilangnya sumber pendapatan daripada seluruh sektor ekonomi. Lepas tu kenaikan harga barang yang mengakibatkan rakyat terpaksa mencatur sumber makanan. Gejala COVID-19 ni telah memberi kesan besar terhadap ekonomi Malaysia, termasuk penurunan nilai ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.